sangat cinta, maka kita dah tak cinta kepada Allah. Dan bagaimana kau nak dapat hati yang terang, kata Nabi, sedangkan kau banyak tidur. Siapa yang nak hati dia terang, belajar faham, maka jangan banyak tidur. Bila banyak tidur ni menyebabkan hati kita boleh jadi malam, susah, tak bercahaya. Nak dapat ilmu payah, tak faham. Dan bagaimanakah kau takut kepada Allah kerana kau takut kepada fakir? Ujung sekali kata Nabi, bagaimana kau nak peroleh kebahagiaan akhirat sedangkan kau sedikit ilmu pengetahuan? Maka siapa yang nak kebahagiaan akhirat, kata Nabi, dia kena banyak ilmu pengetahuan. Cari ilmu pengetahuan itu sebanyak-banyak mana yang mampu dan berusaha untuk mengamal. Setelah dapat ilmu, maka beramal dengan ilmu tadi. Maka siapa nak kebahagiaan akhirat, maka kena banyak ilmu pengetahuan dia. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali pada ayat bacaan kita daripada ayat 114 dan 115 daripada surah Al-Baqarah. Setelah kita habis yang lepas pada ayat 112 dan 113, ayat 112 dan ayat 113 tempoh hari ayat berkaitan dengan di mana dakwaan orang-orang Yahudi mengatakan mereka benar, mereka akan masuk syurga. Yang lain tak benar. Orang Nasrani pun mengatakan begitu, mereka yang benar, maka merekalah yang akan masuk syurga Allah. Dan orang-orang yang menyembah patung berhala pun mendakwa bahawa merekalah yang benar. Maka keputusannya ada di sisi Allah. Keputusannya nanti hanya Allah sahaja mengetahui. Sebenarnya yang mulia di sisi Allah bukan letak pada bangsa manusia, bukan warna kulit, tetapi yang melaksanakan perintah Allah, yang tunduk patuh menyembah mengabdikan diri kepada Allah, maka dia adalah makhluk yang mulia. Bukan orang ni, bukan bangsa ni, bukan keturunan ni dan sebagainya tadi. Sebab manusia ni sama aja. Kalau tuan-tuan tengok, kita sama ada kita orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Keling atau sebagainya, bangsa Arab, hebat-hebat mana pun kita, matinya dimasukkan dalam bumi dan dia busuk juga. Perut kita pecah, kata Ustaz Ismail Kamus. 3 hari perut kita pecah, kemaluan kita membusuk, pecah. Kemudian mata kita ni kehitaman, dia tenggelam. Kemudian muka kita ni akan menjadi biru-biru kehitaman. Udah lumpur, habis, pusat dimakan di ulat. Kata dia sama ada kita suka mati pun kita mati, kita tak suka mati pun kita mati. Kita nak mati pun kita mati, kita tak nak mati pun kita mati. Maknanya kullu nafsin za'iqatul maut. Bagaimana hebatnya juga kita, akhirnya kita menjadi bangkai-bangkai juga tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah kemudian kita sambung pada ayat 114 dan 115. Kezaliman orang yang menghalang solat di masjid dan sah solat dilakukan di sebarang tempat. Dosa ataupun halangan kepada orang-orang yang menghalang orang ke masjid, memakmurkan masjid Allah. Allah rakamkan, innama ya'muru masajidallah liman amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman pada akhirat. Tetapi bagi orang yang menghalang, nanti kita baca pula ayat yang menghalang. Dan hijrah Nabi yang kita sama-sama sambut, kita sambut sama-sama. Ini proses hijrah. Kita sambut proses hijrah, peristiwa hijrah Nabi. Dulu saya baca kepada tuan-tuan, proses hijrah itu tetap akan berlaku setiap hari, setiap masa. Dulu saya kata kita ini dipaksa oleh Allah untuk hidup pada 5 alam. Alam yang pertama kita dipaksa hidup di alam roh. Di saat itu kita buat perjanjian dengan Tuhan kita. Alastu bi rabbikum. Allah Ta'ala tanya, adakah aku ni Tuhan kau? Kita jawab, qalu bala, bahkan syahidna, kami mengaku kau Tuhan kami. Bila mengaku, maka kita dipaksa hijrah ke alam rahim, duduk perut mak kita.
Kita 9 bulan 10 hari kita duduk dalam perut mak kita, kita berhijrah di alam ketiga, iaitu alam dunia ni. Alam dunia ni bukan alam nak beleka, bukan nak seronok, bukan nak berhibur semata-mata, tapi alam dunia ini adalah alam untuk kita siapkan diri kita bagi bekal perjalanan kita yang panjang. Sepupu saya baru dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, habis semuanya ditinggalkan. Hijrah dia ke satu alam. Satu apa pun dia tak bawa. Selang 1 hari dia meninggal dunia, Cikgu Tai Pahit Haji Baki meninggal dunia pun tak bawa apa pun. Betul lah kata Nabi, jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta dunia. Tempat cinta dunia ni kata Nabi akan hilang, hanyalah sekejap mata sahaja. Kejap harta dunia ni akan hilang. Alam dunia kita duduk 60 tahun, 70 tahun. Lepas tu kita pindah alam yang keempat. Dinamakan dia alam kubur. Alam kita masuk dalam lubang kubur. Alam ni ialah alam setiap kita ni akan kena tanya besok. Termasuklah yang duduk depan ni akan ditanya. Kata Nabi takkan bergerak 2 kaki anak Adam besok bila dibangkit pada hari akhirat, sehingga ditanya kepada dia 4 soalan tu. 4 soalan tu kena tanya, kata Nabi. Itu saya dah ceritakan beberapa ketika. Kemudian kita pindah alam yang akhir, alam kubur. Alam keempat, alam yang terakhir, dinamakan di alam akhirat. Sama ada kita ni masuk syurga ataupun terpelanting masuk neraka, wallahu a'lam. Maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam majlis ilmu ni semuanya masuk syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan, harap-harapnya saya pun masuk. Jangan tuan-tuan masuk, ustaz tak masuk. Takut juga. Sebab apa? Sebab Quran kata Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap satu benda tapi kamu tak buat? Itu beratnya orang yang cakap. Pindahlah kita alam akhirat, sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Bila Nabi selamat sahaja berhijrah, bila Nabi selamat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka yang pertama-tama Rasulullah buat ialah mendirikan masjid. Kalau kita baca sejarah, Nabi bina masjid Quba. Masjid Quba tu Nabi bina dengan batangnya batang tamar. Tiang dia pakai batang tamar pada ketika itu, menunjukkan betapa pentingnya masjid. Tapi dalam ayat yang lain, kalau tuan-tuan baca dalam surah At-Taubah ayat 107 surah Taubah, ada lagi satu bila Nabi bina masjid, ada lagi satu masjid dibina dekat Masjid Quba, dipanggil dia Masjid Dirar, dibina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ayat 107. Lalu diminta Nabi resmikan masjid itu. Bila Nabi kata aku nak perang, balik nanti aku resmi. Tiba-tiba Nabi balik perang, masjid itu diarah dirobohkan. Jangan diambil kayu dia walaupun sebatang. Macam mana pula Ustaz? Kerana masjid itu didirikan bukan nak jadikan orang bertakwa kepada Allah, tetapi untuk memecah belahkan masyarakat Islam pada ketika itu. Jadi benda ni kena faham elok-elok. Kadang-kadang kita ni masjid ada, kita nak buat lagi satu masjid, takut jamaah akan berpecah belah. Dalam bab itu Nabi kata, Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan agama Allah, jangan pecah belah. Hari ini kita bercerita ayat 114 berkaitan dengan pembinaan ataupun hukum orang yang menghalang orang ke masjid, solat atau memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa hukumnya orang yang menghalang orang ke masjid dan menghalang orang daripada memakmurkan masjid Allah? Okey, insya-Allah malam tadi saya dapat satu mesej, satu pertanyaan dari seorang berkaitan dengan mana kita nak dulukan antara solat jenazah dengan majlis ilmu. Dalam itu dinamakan fiqhul aulawiyat, bekah keutamaan. Mana lebih dulu nak buat sesuatu amal. Satu,
nak mandikan jenazah, nak semayangkan jenazah. Yang kedua, nak majlis ilmu. Dia tengok fiqh keutamaan. Kalau tuan-tuan nak buang air besar dengan nak semayang, mana dulu? Mana dulu? Buang air besar dulu. Jangan tuan-tuan semayang, tengah semayang berputar-putar perut tu, melambak, akhirnya terabur. Jadi buang air besar dulu, kan? Jadi dalam bab puasa, nak buka puasa dulu ke nak semayang dulu? Buka puasa dulu ke semayang dulu? Jawabnya buka puasa dulu, semayang kemudian. Tapi kalau waktu dah hujung, semayang dulu, buat buka puasa lambat sikit. Faham? Jadi begitu juga dalam bab urus jenazah, nak semayangkan jenazah dulu ke nak majlis ilmu? Jawabnya semayang dulu. Kerana semayang makan masa tak panjang, lebih kurang 5 minit mungkin, 3 minit mungkin. Majlis ilmu 1 jam. Jadi dalam Islam dia suruh beberapa benda yang disegerakan. Antaranya anak gadis kena segera dikahwinkan, dosa kena segera bertaubat, kemudian solat kena segera tunaikan, hutang kena segera bayar, dan jenazah kena segera kebumikan. Itu kita faham bab itu. Jadi insya-Allah kita belum mula lagi ni, baru mukadimah. Ini baru nak mula. Sama-sama kita buka ayat 114 muka surat 156. Kalau tak habis kita sambung kupasan dia pada minggu mendatang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat baca ayat 114 dan 115 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita merenung maksud dan kita cuba ambil pengajaran daripada itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan halangi daripada menggunakan masjid Allah untuk solat dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid itu. Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid itu, melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, bukan secara yang mereka lakukan itu.
Mereka dengan perbuatan demikian akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab siksaan yang amat besar. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu arahkan dirimu, yakni ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa lagi sentiasa mengetahui. Di ayat yang telah kita baca berkaitan dengan larangan-larangan Allah kepada, ataupun teguran-teguran Allah kepada orang yang melarang orang memakmurkan masjid-masjid Allah, khususnya dalam bab sembahyang. Kalau tadi kita cerita yang membina masjid, sejarah Nabi membina masjid Quba, jadi tempat untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk besar ni ialah kita dilarang sama sekali jangan menjadi orang yang melarang orang memakmurkan masjid Allah. Masjid ni tempat kita sujud, menyembah, mengabdikan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalangi daripada menggunakan masjid Allah untuk salat? Masjid ini kalau zaman Nabi digunakan bermacam-macam aktiviti, sama ada mesyuarat, perbincangan, perbahasan. Zaman-zaman Nabi pentadbiran negara dibuat di masjid. Kita pada hari ini masjid kadang-kadang kita gunakan di masjid ni untuk solat, satu hal. Yang kedua untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu. Itu yang saya kata kepada tuan-tuan tempoh hari. Bagusnya pihak masjid bila buat majlis ilmu. Kalau kita tak buat majlis ilmu, maka orang akan balik. Contohnya bila antara maghrib dengan isyak. Dalam kitab Al-Quran, kitab Tafsir Quran pada muka surat 139, ada satu tajuk, satu hadis Nabi daripada Abu Hurairah yang menceritakan tentang para malaikat yang mendoakan bagi orang yang duduk dalam masjid. Selama mana dia duduk dalam keadaan dia berwuduk, menunggu waktu solat, diberi pahala solat. Dan duduk dalam majlis selagi tak batal duduk dan dia tak ganggu orang lain. Dia duduk dalam masjid, dalam majlis ilmu, dia tak kacau orang lain. Maka para malaikat sepanjang dia duduk dapat pahala, dan para malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia, Allah merahmati dia, dan Allah memberkati dia. Itu besarnya kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau yang lepas tuan-tuan baca daripada ayat ke-70 daripada surah Al-An'am, wa zaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Ayat ke-70 surah Al-An'am, Allah kata tinggalkan orang yang jadikan agama dia main-main dan senda gurauan. Ingatkan mereka dengan Quran supaya tidak sendiri, tidak terjerumus dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Besok kata Allah pada hari akhirat, orang yang mainkan agama ni, nombor satu kata Allah tidak ada penolong bagi dia. Nombor dua kata Allah tidak ada penebus, tidak diterima tebusan. Nombor tiga kata Allah orang ini akan masuk dalam neraka, akan diberi minum air yang panas mendidih menggelegak. Tuan-tuan boleh buka ayat ke-70 daripada surah Al-An'am. Tetapi pada ayat ini yang kita baca, Allah SWT menceritakan pula tentang besarnya dosa orang yang menghalang, melarang orang daripada masuk masjid, menunaikan solat ataupun apapun aktiviti yang baik yang dibuat di masjid-masjid, dihalang orang. Jadi kita jangan jadi begitu. Kalau ada orang nak buat benda baik dekat masjid, maka kita sediakan, persilakan, jangan halang. Okey. Kemudian Allah Ta'ala cerita dialah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu mengarahkan diri kamu ke kiblat untuk menghadap Allah, dan disitulah dua arah yang diredai oleh Allah. Diperintahkan kita dalam
menghadapkan muka kita ni milik Allah, sama ada timur, barat, utara, selatan, semuanya milik Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala arahkan kita Ustaz kepada menghadap ke Masjidil Haram di Mekah? Kalau manusia ni menghadap tak arah kiblat, tak hadap ke arah kiblat, maka macam mana kedudukan manusia sembahyang agak-agak. Jadi semua menghadap ke arah kiblat, satu arah. Sultan menunjukkan kesatuan umat Islam ini, jangan berpecah belah tadi. Maka semalam saya sempat buka dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini tebal. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan tentang tafsir ayat 114 ni dikupas sedikitlah. Bagaimana pada zaman ketika ayat itu mengisahkan orang-orang yang Nasrani dulu cukup kuat menghalang orang daripada ke masjid, menunaikan solat di masjid-masjid. Terdapat dua riwayat daripada Ibnu Abbas tentang turunnya ayat 114. Pertamanya daripada riwayat Al-Kalbi, iaitu ayat ini diturunkan berkenaan dengan Qatlus Ar-Rumi dan sahabatnya daripada kaum Nasrani. Mereka telah memerangi Bani Israel, membunuh dan menawan zuriat mereka, mengubah kitab Taurat dan memusnahkan Baitul Muqaddis, serta melontar dengan bangkai. Yang dimaksudkan dalam ayat ini Bukhatul Nas, iaitu sahabat-sahabat yang telah memerangi kaum Yahudi yang telah meruntuhkan Baitul Muqaddis. Mereka mendapat bantuan daripada Nasrani Rom. Jadi dia kata, dikisahkan, dia kata diturunkan berkenaan dengan Khalid Al-Rumi yang dan sahabatnya daripada kaum Nasrani. Mereka telah memerangi Bani Israel dan membunuh dan menawan zuriat mereka, mengubah kitab Taurat, diubah kitab Taurat ni Bani Israel juga daripada Yahudi, dan memusnahkan Baitul Muqaddis. Pada ketika itu dia memusnahkan tempat-tempat ibadat, khususnya pada ketika itu sebelum kiblat Kaabah, kita menghadap kepada Baitul Muqaddis pada ketika itu. Kemudian ditukarkan dia kepada ke Kaabah. Kedua, dalam riwayat Atha dia kata daripada Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan tentang orang musyrikin Mekah yang menghalang orang mukmin mengingati Allah di Masjidil Haram. Ada pula yang mengatakan begitu, adanya golongan yang menghalang orang daripada mengingati Allah dalam Masjidil Haram. Diriwayatkan daripada Ibn bahawa orang Quraisy menghalang Nabi daripada solat di Masjidil Haram, maka turunlah ayat ini. Pandangan yang kedua, golongan tadi Nasrani, ada pula yang daripada golongan Quraisy yang belum Islam menghalang Nabi dalam beribadat di Masjidil Haram. Jawabnya, ada tak berlaku pada hari ini dalam masyarakat kita orang yang menghalang orang memakmurkan masjid? Ada tak agak-agak? Ada tak agak-agak? Ada. Peristiwa ni akan berulang. Cuma kita jangan jadi orang yang menghalang orang daripada memakmurkan masjid Allah. Adapun kalau orang nak mengotorkan masjid Allah, kita halang, itu lain cerita. Tapi kalau ada orang nak memakmurkan masjid Allah, kita jangan sekali-kali halang mereka daripada memakmurkan masjid Allah. Kita tak boleh buat baik, maka kita jangan sekali-kali halang orang lain nak buat baik. Dalam bahasa mudahnya gitu. Ibnu Hajar telah meriwayatkan daripada Ibnu Zaid, katanya ayat ini diturunkan kepada orang musyrikin ketika mereka menghalang Nabi SAW ke arah Baitul Muqaddis, kemudian kembali menunaikan salat arah Kaabah, lalu disanggah orang Yahudi. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sebagai hujah atas orang Yahudi. Walau bagaimanapun yang menjadi pengajaran daripada umumnya lapah bukan sebabnya, maka dirumuskan ayat ini mencakupi ahli kitab dan sesiapa sahaja, sama ada dengan hal keadaan mereka juga ataupun Titus Ar-Rumi yang memasuki Baitul Muqaddis selepas Al-Masih 70 tahun kemudian. Dia telah meruntuhkan Baitul Muqaddis hingga Haikal Saliman dan membakar sebahagian kitab Taurat. Isa Al-Masih telah memberi ingatan tentang perkara ini kepada orang Yahudi. Siapa sahaja bangsa
Bukan sahaja orang Yahudi, bukan sahaja orang Nasrani, malah kalau ada dari kalangan orang Islam, orang Melayu yang menghalang orang daripada masjid-masjid Allah, maka benda ini adalah benda yang Allah Ta'ala larang. Boleh faham ya? Boleh faham? Bukan tuan-tuan tengok, oh ini cerita Yahudi Ustaz, ini cerita Nasrani Ustaz. Bukan cerita itu sebegitu, tapi menceritakan umum cerita itu. Mana-mana orang yang menghalang orang daripada memakmurkan masjid Allah, maka ingat akan ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan Allah. Faham? Jadi kalau ada orang nak memakmurkan masjid Allah, silakan. Nama pun rumah Allah, tempat nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang nak mengotorkan masjid Allah, maka kita kena larang dia. Kita kena larang tempat itu, tempat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini juga sesuai dikaitkan dengan orang musyrik Mekah yang telah menghalang Rasulullah dan sahabat memasuki kota Mekah. Begitu juga tentera Salib yang telah menyerang Baitul Muqaddis. Tentera Salib menyerang Baitul Muqaddis dan negara Islam yang lain. Mereka juga menghalang manusia memasuki Masjidil Aqsa dan memusnahkan kebanyakan masjid. Itu hari ini berlaku. Mana-mana bangsa, mana-mana kaum, sama ada Yahudi, Nasrani, orang Melayu kita, ataupun mana-mana orang yang menghalang orang daripada masuk masjid atau memakmurkan masjid Allah, bersiap sedialah untuk menerima azab-azab Allah pada hari akhirat nanti. Itu antara intipati. Jadi kalau ada orang nak buat benda-benda yang baik di masjid, silakan. Bukan masjid itu tempat kita. Itu milik bersama yang perlu dijaga, dihormati di masjid. Sebab itu tuan-tuan masuk pasar. Mana ada orang masuk sembahyang sunat pasar? Ada sembahyang sunat pasar? Tak ada. Tuan-tuan masuk istana besar, istana, ada tak sembahyang sunat istana? Jawabnya tak ada. Tuan-tuan masuk pasar raya besar, ada tak sembahyang sunat pasar raya? Tak ada. Tuan-tuan masuk rumah orang kaya, 7 tingkat rumahnya, ada tak sembahyang sunat? Tu tak ada. Tapi bila tuan-tuan masuk masjid, adanya solat yang dinamakan solat sunat tahiyatul masjid, memuliakan masjid itu sendiri. Jangan dicemarkan masjid-masjid tempat kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga boleh itikaf. Tempat lain tak boleh itikaf. Tuan-tuan duduk dekat pasar nak itikaf, duduk kat pasar Lambak nak itikaf, tak ada. Yang boleh beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat yang diberi kemuliaan pada kita. Walaupun tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita pergi masjid ni tuan-tuan, tak seperti mana kita pergi supermarket. Masjid ni kita masuk, paling-paling ada sejadah, ada kipas, ada lampu mungkin. Paling-paling pun kata mungkin ada TV. Ada TV mungkin, TV yang lalu jalan, itu aja. Mana ada apa menarik ni? Tetapi orang yang beriman, dia duduk dalam masjid Allah ni, dia akan rasa tenang dan tenteram. Itu kelebihan dia. Wallahu a'lam. Dan huraian dan tafsirannya, tidak ada satu kezaliman atas kehormatan yang lebih dahsyat daripada menghalang orang melakukan ibadat di masjid secara umum. Sama ada ibadat itu sembahyang, atau ibadat itu majlis-majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, itu dikira ibadat. Tidak ada kezaliman yang lebih buruk daripada usaha memusnahkannya, atau apatah lagi meruntuhkan masjid Allah. Apatah lagi meruntuhkan masjid-masjid Allah. Dan membuktikan fungsinya untuk menegakkan syiar agama Islam dalamnya. Kerana yang demikian itu adalah pencabulan kehormatan agama sekaligus menyebabkan penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat sebegitu, kita halang orang daripada memakmurkan masjid Allah. Marin tu tuan-tuan ada COVID, ada masalah sedikit. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kita tujuan untuk menghalang kemungkaran dan sebagainya. Maka pada ketika itu orang semua nak masuk masjid.
Ada ingat dulu dekat masjid ni semayang sampai dekat luar-luar makin. Itu sebab ada beberapa halangan demi halangan. Tapi hari ni dah dibuka, sepatutnya masjid dan surau dah dibuka, penuh balik orang datang. Namun begitu hari ni kita tengok walaupun dah buka berapa lama tak ke mana. Seperti mana tadi saya sebut dekat Masjid Jami' Baik Raja. Kalau kita merenung dan kita mengimbau kembali 3 tahun yang lepas, 2 tahun, 3 tahun yang lepas, sebelum PKP, lepas PKP, sebelum PKP, kita muslimat ni ramai. Lelaki biasalah. Lepas tu PKP kurang, mula balik nak ramai, kena kurung balik tak boleh. Pada ketika tu akhirnya saya bawa tuan-tuan berfikir, cuba ingat balik peristiwa COVID-19. Rupanya cerita COVID-19 ni cerita yang berakhir macam ni lah. Kesudahan dia macam ni. Bila pergi hospital pun tak ada ubat COVID tak ada. Kawan-kawan kata tak ada ubat COVID, tak ada Ustaz, tak ada ubat COVID. Habis cerita dia berakhir macam mana? Cerita berakhir macam ni lah. Dia begitu aja. Dia melandai saja begitu. Tapi maknanya kita berjaya mengangkat cerita COVID ni menjadi satu berita yang sangat digeruni oleh manusia pada ketika itu. Namun begitu, cerita tentang kiamat, cerita tentang akhirat, jarang kita dapat mengangkat menjadi berita yang besar yang digeruni oleh manusia. Bila Allah kata izas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat, bila langit ni terbelah. Tuan-tuan bayangkan, kalau bayangkan kita duduk masjid, tiba-tiba siling ni terbelah. Bila dia terbelah, dia akan runtuh. Bintang jatuh berguguran. Air laut dijadikan bergelora, berpusing. Kubur-kubur terbongkar. Iza zulzilatil ardu zilzala, bila bumi digoncang dengan goncangan sedahsyatnya. Pada ketika itu manusia berterbangan seperti kalakatu. Kalakatu berterbangan, bagaimana? Bayangkan manusia ni boleh terbang macam kalakatu terbang. Bagaimana gunung-gunung boleh tercabut seperti mana bulu yang dihamburkan angin. Bulu kalau tiup. Tapi bila Quran kata yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'ah, bila Quran kata inna jahannama kanat mirsada litagina ma'ab, dalam neraka tidak ada minuman melainkan air yang panas mendidih menggelegak seperti mana besi cair yang mendidih menggelegak. Tapi sampai hari ini tuan-tuan, berita kiamat ni dapat diangkat menjadi berita yang besar yang menimbulkan kebimbangan kepada manusia. Sebab lama lagi Ustaz kata dia. Dia kata lama lagi, kiamat ni lama lagi. Wahal kita perasan aja macam lama. Kita kejam celik. Sekarang dah bulan 8 tahun 2022 tuan-tuan. Sekejap aja masa berlaku. Maka tidak sewajarnya orang seperti mereka memasuki masjid. Orang yang boleh masuk masjid ni orang yang beriman, bertakwa. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dia percaya ada akhirat. Bila dia percaya ada akhirat, dia tak buatlah jahat. Dengan rasa takut dan hebah terhadap keagungan Allah, agama dan kedaulatan Islam dan muslimin, Allah mengancam mereka untuk menimpakan kehinaan ke atas mereka di dunia seperti yang dilakukan ke atas orang Rom yang dimusnahkan kerajaan mereka di samping, akan mendapat balasan di akhirat nanti, iaitu neraka Jahannam. Jadi gini tuan-tuan, kalau kita jumpa orang, satu orang yang nak buat baik dekat masjid, silakan, jangan halang. Sama ada majlis ilmu, sama ada majlis kuliah, majlis tazkirah, benda baik, silakan. Namun begitu, kalau kita jumpa orang yang nak mencemarkan masjid Allah, yang nak meruntuhkan masjid Allah, sedaya upaya kita kena pertahankan. Itu sikap yang ada pada kita sepatutnya, tuan. Jelas di situ. Maka sekiranya orang Islam dihalang memasuki masjid untuk solat,
Mereka masih lagi dapat menunaikan solat di mana tempat-tempat ini, di mana-mana tempat. Ini kerana Islam memberikan kebebasan di mana sahaja diri berada, ia akan sentiasa menghadap Allah, kerana semua arah timur dan barat adalah milik Allah dan dialah penciptanya. Oleh itu yang demikian harus menunaikan solat di mana arah Allah meredai dan menerima, dan Allah sentiasa bersama-sama, kerana Allah itu maha luas, tidak dibatasi tempat tertentu dan arah tertentu. Luas ilmunya mengetahui sesiapa yang menghadap kepadanya tadi. Kan? Kalau kita tak semayang di masjid, di mana-mana tempat pun kita boleh menunaikan solat. Di mana-mana tempat kita boleh melaksanakan solat. Kerana timur ke, barat ke, utara ke, selatan ke, semuanya bumi ini adalah milik Allah. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada ayat yang telah kita baca. Yang pertama, sesungguhnya menghancurkan masjid atau menghalang manusia daripada memasukinya adalah khianat yang besar. Dosa yang besar. Menghalang orang atau menghancurkan ataupun dihalang orang masuk masjid, dihalang orang mengimarahkan masjid, merupakan dosa khianat yang besar. Tidak ada yang melakukan melainkan orang yang tidak beriman. Kalau orang itu beriman, dia tak akan hancurkan masjid dia. Yang hari ini kita lihat bagaimana orang hina Nabi dia. Tadi saya cerita zaman Nabi, bila Nabi masuk dalam Gua Sur, bila Nabi masuk dalam Gua Sur, Abu Bakar pun masuk dalam Gua Sur. Lalu Abu Bakar menutup lubang-lubang kalajengking. Tutup lubang tadi. Nabi berbaring di atas batu, keletihan, kepenatan. Lalu Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, sila letak kepalamu yang mulia atas riba kaki aku." Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Agak-agaknya kasih sayang bagaimana zaman Nabi dapat dipupuk dalam peristiwa hijrah Nabi. Nabi baring atas kaki Abu Bakar. Abu Bakar adalah bapa mertua Nabi. Kita ramai-ramai kat sini, siapa berani tidur atas kaki bapa mertua? Angkat tangan. Ada berani? Tak payah kaki bapa mertua. Tanya bini, berani tak tidur atas kaki laki? Kalau laki tidur atas kaki bini, ada harapan. Tapi kalau bini tidur atas kaki laki, dapat tak agak-agak? Umur kita dah 65, nak tidur atas riba kaki kita yang 66. Agak-agak laki bagi tak? Tunggu dah nak mati baru dia bagi. Kalau sihat, tak mana dia bagi. Lenggorlah kaki. Betul tak betul? Tapi zaman Nabi itu sebegitu. Nabi tidur baring atas kaki Abu Bakar. Abu Bakar tak sedar, bawah tempat duduk dia ada lubang kalajengking. Dia tak sedar kalajengking ni nak keluar daripada lubang. Tak boleh keluar. Ada kaki Abu Bakar, maka disengat kaki Abu Bakar dengan sengatan kalajengking. Abu Bakar tengok Rasulullah sedang lena tidur. Dia tahan kaki dia. Tahan kaki ni jangan sampai bergerak. Kita ni tuan-tuan kena gigit semut aja tuan-tuan. Dalam sembahyang berjoget gitu. Dalam sembahyang kena gigit semut. Itu pun kadang-kadang imam baca panjang sikit bergoyang. Abu Bakar bila disengat dengan kalajengking, dia tengok Nabi lena tidur atas riba dia. Abu Bakar tahan kaki dia kesakitan, bergegar batang tubuh dia. Dia tak bergerak. Sengat kali yang kedua, sengat kali yang ketiga, sampai ada mengatakan 7 kali sengatan, menitis air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh kena pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun, kenapa kau menangis? Engkau menyesal ke dulu kau hidup susah hari ni? Dulu hidup senang, hari hidup susah. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Aku menangis ni bukan kerana menyesal dulu aku hidup senang, hari ni susah. Tapi aku menangis ni ya Rasulullah kerana merasa kesakitan teramat sangat. Sengatan kalajengking yang menyengat di bawah kaki aku ya Rasulullah. Sedangkan aku tengok kau lena tidur ya Rasulullah. Aku tak tergamak hati nak gerakkan kaki aku supaya kau tak terjaga dari tidur, tak ganggu tidur kau ya Rasulullah. Hebat dia zaman dulu. Kita hari ni bukan nak suruh jaga batang tubuh Nabi, kita nak jaga sunnah Nabi ni pun tuan-tuan hari ni minta maaf cakap
Tak mampu kita buat. Bukan nak jaga batang tu pun Nabi. Cuba tuan bayangkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar berjalan. Kasihnya di kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, keliling Sayyidina Abu Bakar tu berjalan. Nabi kata, kenapa kau jalan macam ni Abu Bakar? Tak boleh jalan elok-elok, senang aku nak jalan. Abu Bakar jawab, di saat aku berada depan kau, aku rasa musuh akan datang panah kamu dari arah belakang. Aku lari ke belakang. Supaya kalau anak panah ini sampai, dia kena aku dulu ya Rasulullah. Di saat aku berada di belakang, aku rasa musuh akan datang bunuh kamu dari arah kiri. Aku lari ke kiri. Supaya kalau anak panah itu sampai, dia kena aku. Tuan-tuan tengok betapa cintanya sahabat kepada sahabat pada ketika itu. Zaman sekarang ada? Ada tak zaman sekarang macam ni? Itu kasih sayang dalam peristiwa hijrah Nabi yang kita kena ambil ibrah, mengambil pengajaran. Islam ajar kita ni ambil pengalaman itu tadi. Saya ingat saya pernah ditanya orang dalam satu forum Ma'al Hijrah di satu surau tak jauh daripada tempat tuan-tuan. Masa tu orang tanya, kenapa hari ni Ustaz orang muda tak nak pergi masjid? Kenapa orang muda tak nak pergi surau? Saya kata sebelum saya jawab soalan ni, saya nak tanya dulu, orang tua berapa ramai yang pergi masjid? Sebelum jawab tu saya nak tanya dulu, orang tua berapa ramai yang pergi masjid? Kenapa pula? Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, sembahyang kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Nabi dia sembahyang dulu. Bila Nabi sembahyang, sahabat tengok Nabi sembahyang. Hari ni kita mak bapak pun tak pergi semasjid. Yang kita bawa anak kita pergi mana? Mat kilau. Saya tanya anak murid saya, awak mana? Semalam pergi tengok mat kilau Ustaz. Bapak kau pergi? Bapak tak bawa. Kau pergi sembahyang Jumaat? Tak. Kenapa awak tak pergi sembahyang Jumaat? Tak ada siapa nak bawa. Ayah awak tak pergi? Ayah saya tak pergi. Kenapa? Uzur. Habis ayah kau, semalam kau pergi mana? Saya pergi Melaka Ustaz. Pergi Melaka buat apa? Tengok mat kilau. Bapa bawa anak pergi tengok mat kilau. Bapa tak bawa anak pergi masjid. Mana anak nak cerita semasjid? Betul tak betul? Ini hakikat kita tengok balik. Nak tengok mat kilau, tengoklah. Tapi dalam masa yang sama, bawa lah pergi masjid. Baru dia kan. Itu kisah itu. Jadi dia kata jenayah yang besar, bertindak mengikut hawa nafsu dan memerangi segala nilai akhlak yang mulia. Tidak ada yang berani melakukan jenayah ini pada masa yang lalu dan sekarang, sama ada negeri Islam atau negara bukan Islam, melainkan orang yang tidak beragama, melainkan orang yang tak ada pegangan agama. Kita dilarangkan tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kan dipesan, jangan runtuhkan rumah ibadat, jangan bunuh kaum wanita, jangan tebang pokok yang sedang berbuah. Itu larangan-larangan dia ajar. Islam dia cantik kan. Dan sekarang sama ada negara Islam atau negara bukan Islam, melainkan orang yang tidak beragama atau inginkan menghancurkan tiang agama dan Islam itu sendiri. Jadi kalau ada orang nak makmurkan masjid, silakan. Silakan. Sekarang ni tempat kita ni tetap untung. Kalau tak ada tempat kita, tak ada masjid, tak ada majlis ilmu, payah nak cari majlis ilmu. Kenapa saya kata gitu? Kalau di Tanjung Agas, tuan-tuan berlalu, Tanjung Agas, ada satu rumah yang ada buat majlis ilmu. Satu rumah. Daripada beratus-ratus, beribu-ribu buah rumah, ada satu rumah sahaja yang ada buat majlis ilmu. Rumah Cikgu Syukur. Itu pun orang perempuan yang datang sekitar 80 orang, 90 orang. Alhamdulillah. Orang lelaki biasalah spesies yang hampir pupus. Tak berapa nak mengaji. Minta maaf cakap dah tuan. Minta maaf cakap. Itu realitinya hari ni. Tuan-tuan tak percaya, setiap hari Rabu ada kuliah dekat sana. Yang lain tak ada. Sekolah, tuan-tuan nak pergi sekolah. Siapa nak pergi sekolah belajar agama? Nak belajar agama. Dalam negeri Johor, saya pernah cakap dengan tuan-tuan, walaupun sekolah agama Johor di satu sekolah yang tidak ada kepentingan keuntungan. Tak ada keuntungan. Kalau nak bayar gaji cikgu dengan yuran murid, tak boleh bayar. Yuran murid RM11, gaji cikgu RM1,000 lebih. Mana nak cover?
Kan? Tapi kerajaan Johor bagi kemudahan boleh belajar di sekolah agama. Ada mak bapak yang nak pergi sekolah agama? Itu yang bila hari tu saya tanya anak murid saya, sebutkan rukun mandi wajib. Ada berapa? Yang ada 14 dah, ada 17 rukun mandi wajib. Baru ni sehari 2 hari lepas ni saya tanya, cuba awak sebutkan rukun mandi wajib yang pertama. Dia boleh jawab rukun mandi wajib yang pertama, buka kepala paik. Mana sabar kau ni budak macam mana? Ni realitinya kan. Jadi kalau di masjid buat majlis ilmu bagus. Selain daripada sekolah, kita nak pergi malu kan? Nak pergi sekolah, nak majlis ilmu sekolah, malu kan? Takkan kita nak pergi sekolah ustaz, tak standard. Kita nak pakai baju sekolah. Kalau sekolah saya ngajar dekat sekolah agama Paik Bunga. Kalau tuan-tuan yang teringin nak belajar masuk sekolah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya persilakan. Bayar yuran tak ustaz? Bayar RM11. Baju macam mana ustaz? Pakailah baju sekolah. Okey. Agak-agak tuan-tuan nak belajar tak? Kalau tuan-tuan tak nak belajar pun tak nak bayar, yuran saya bayarkan. Nak? Apa nak? Apa dia nak bayar? Saya bayarkan yuran tuan-tuan. Setahun RM11. Boleh agak-agak? Jadi tak ada. Tuan-tuan tak datang. Yang ada hari ini dekat masjid. Dan masjid dan surau yang ada majlis ilmu. Jadi jangan halang orang nak buat majlis ilmu di masjid, di surau, jangan halang. Sebab dia buat ibadat. Tadi kita baca siapa yang nakkan kebahagiaan akhirat, dia kena ada ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yang kedua, ayat 115 ini diturunkan sebelum turunnya perintah kiblat menghadap ke arah Kaabah. Ketika solat itu, ia membatalkan apa yang menjadi kepercayaan agama-agama dahulu yang menganggap bahawa ibadat itu tidak sah dilakukan melainkan daripada rumah berhala atau lain daripada haikal tadi. Diturunkan selepas lepas tu Allah Ta'ala perintahkan menghadapkan ke arah Kaabah. Itu yang mereka bangga. Maka Allah kata, timur ke barat ke, semua milik aku arahkan. Maka pasting kiblat tadi ke arah Masjidil Haram sampailah hari ini. Jadi orang bercakap, kenapa pula? Bila Nabi sebelum ni menghadap ke Baitul Maqdis, orang Yahudi kata apa? Muhammad ni agama dia tak nak ikut agama aku, tapi kiblat dia ikut. Nampak? Tapi kiblat dia nak ikut. Dia tak nak ikut agama aku, tapi kiblat macam kita ni nak puasa besok tuan-tuan. Kan Nabi suruh kita puasa 9 dan 10 supaya berbeza. Nabi suruh kita tuan-tuan hari Jumaat, orang Yahudi hari apa? Satu, Nasrani hari Ahad, orang Islam hari apa? Jumaat. Puasa dia 9 10 hari bulan. Kita disuruh 9 10, tak sama. Jadi sebegitu juga dia kata, kenapa engkau boleh harap tak terima agama kami, tapi kiblat kamu ikut kami. Maka Allah Ta'ala pandangkan, suruh Nabi menghadap ke arah Masjidil Haram. Bila menghadap ke arah Masjidil Haram, mereka kata pula begini. Jadi itulah manusia tuan-tuan, dia akan bercakap. Bila dia kata begini, maka Allah kata apa? Timur ke barat ke, milik aku. Maka aku arahkan menghadap ke sampailah hari ini. Adapun kenapa kita menghadap ke sana? Bukan kita menyembah, tapi itu perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jadi mengikut dalam bab ini, kalau kita nak ikutkan orang bercakap, orang takkan berhenti bercakap. Jadi jangan layan sangat. Kisah yang kita cerita barin, ingat tak? Kisah Luqman Hakim dengan anak dia. Mula-mula anak dia naik kedai, bapak dia naik kedai, lalu depan orang. Orang kata, apa punya bapak kurang hajar, dia naik kedai, anak dia berjalan. Dengar pak? Dengar dia kata bapak ni tak sayang anak. Kalau gitu kau tukar, kau naik kedai, biar bapak tarik. Lalu depan orang, apalah punya anak, tukar lagi. Lepas tu kita naik dua-dua. Apa punya orang tak boleh fikir kedai kecil naik sampai 2 orang. Kalau gitu kita tukar nak, kita jangan naik, kita tarik aja kedai tadi. Bila tarik, orang kata bodohnya kedai ada tak nak naik. Kalau gitu nak kita tukar, kita pikul aja kedai.
Lah pikul kedai, anak pikul kaki depan, bapak pikul kaki belakang. Lalu depan orang kata apa? Bodoh betul, kedai ada tapi dia pula yang pikul kedai. Maknanya tanggapan manusia, apa yang kita buat semuanya tak betul. Jadi jangan pedulikan. Sebab itu kita dah baca ayat yang sebelumnya, keputusan besok Allah yang lebih mengetahui tadi. Yang ketiga, walaupun ayat berkaitan dengan sikit lagi tadi menyatakan Allah tidak dibatasi oleh tempat, tetapi rahsia dan perintah terhadap menghadap kiblat adalah untuk menyatu hala tuju orang beribadat. Nampak tak? Walaupun dia tak sebut Allah tu macam kata kita ada kat sini, kita tak ada tempat lain. Tapi Allah di mana? Wallahu a'lam. Dia tak sebut di mana, di langit ke, di bumi ke, di bulan, tak sebut di mana. Faham tak? Dia tak sebut di mana. Tapi habis kalau begitu nak buat apa? Menghadapkan diri ke arah kiblat. Pada muka surat 158 nombor 3 dia kata ialah untuk menyatu hala tuju orang beribadat. Untuk menyatu padu hala tuju orang beribadat. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita sembahyang, imam ngadap depan, kita ngadap belakang, yang sebelah ngadap kiri, yang sebelah ngadap kanan. Apa jadi agak-agak? Agak-agaknya apa jadi? Imam dah sujud, orang agak yang belakang dah tak nampak. Maka satu padulah ke arah yang satu. Semua ngadap ke arah kiblat. Bukan bermakna bila kita ngadap sana Allah ada sana. Bukan begitu. Tapi arahan itu supaya kita ni bersatu padu. Hakikatnya Allah ada. Di mana? Wallahu a'lam. Ada satu video orang hantar saya tadi. Kisah seorang anak murid dengan cikgu dia. Bapak dia hantar anak dia belajar ilmu. Anak dia tak nak belajar. Bapak dia kata duduk belajar. Anak dia tak nak belajar. Lama-lama anak dia kata saya boleh belajar dengan ustaz ni, dengan syarat ustaz ni kena jawab 3 soalan saya. Kalau boleh jawab, maka saya belajar. Kalau tak boleh jawab, saya tak nak belajar. Soalan yang pertama, awak kata Allah Ta'ala tu ada. Mana dia Allah? Cuba tunjuk pada saya. Ni ada, boleh lihat, boleh pegang. Allah ni ada. Mana dia? Tak nampak ke? Soalan yang kedua, orang Islam kata, ustaz kata besok kita mati ni besok, kita orang yang orang jin akan dibakar dengan api. Jin ni daripada api. Kalau dibakar dengan api, dia panas ke? Ustaz jawab? Ustaz jawab. Soalan yang ketiga, saya tak percaya kepada qada dan qadar. Mana ada qada-qadar nak mengagut qada-qadar? Tak ada kata dia. Ustaz tanya betul ke awak nak jawapan ni? Betul. Betul awak nak jawapan ni? Betul. Betul sungguh-sungguh nak jawapan ni? Betul. Ustaz angkat penampar berpusing kepala. Terkejut dia. Marah budak tu. Kenapa ustaz tampar saya? Kenapa ustaz tampar saya? Kan? Saya dah tanya awak nak juga jawapan, saya bagi jawab. Satu penampar ni kata 3 jawapan. Apa dia? Yang pertama, awak kata Tuhan tu tak ada sebab tak dapat dilihat. Mana Tuhan tak nampak? Sakit tak? Sakit. Gila memang sakit dah ustaz tampar sekuat-kuat, main pecah muka ni. Mana sakit kata dia? Ni. Kata ustaz, ini bukan sakit, ini pipi. Mana dia sakit? Ini pipi lah kata dia. Ini bukan sakit. Apa? Ada sakit tapi tak nampak sakit. Yang kedua, tak percaya kepada qada, tak percaya kepada malaikat besok kena apa jin kena bakar. Mana panas? Ini tangan saya ni kulit. Muka awak pun ni kulit juga. Nampak tak? Sakit tak? Sakit. Macam itulah besok. Yang ketiga, tak percaya qada dan qadar. Awak semalam ada tak dapat maklumat awak kena penampar hari ni? Tak ada. Saya pun tak ada pun pengingin nak nampar awak, tapi hari ni dapat tampar. Itulah qada dan qadar. Faham kan? Wallahu a'lam. Dah faham? Kita berhenti sampai situ. InsyaAllah panjang usia kita nanti. Kita sambung yang keempat pada minggu depan. Kita akan kupas sikit. Lepas tu kita masuk ayat yang seterusnya. Tuan-tuan tak kisah. Sikit demi sikit kan. Mana yang penting
kita mengisi masa kita ini dengan benda-benda yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Qadatu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawarta al-ardha binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awlina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.